من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Terima kasih kepada pengurusi majlis yang dimuliakan Tuan Imam, khususnya jawatan kuasa surau, dan seterusnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat lagi kita bertemu pada malam ini untuk meneruskan pengajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disusun hadis-hadisnya oleh Al-Imam An-Nawawi Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis kita pada malam ini. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan teruskan dengan hadis yang ke-13. Yang ke-13 daripada hadis-hadis yang disusun oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Saya baca matan dulu. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى بإسناده المتصل إلى أبي حمزة عن أبي حمزة أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه متفق عليه. Maksudnya daripada Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman seseorang kamu, hatta yuhibba li akhihi, sehinggalah dia mengasihi saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Okey. Sehinggalah dia suka kepada dirinya apa yang dia suka kepada saudaranya. Bukan mengasihi secara kata kasih sayang tu, di mana dia suka saudaranya dapat apa yang dia nak dapat. Itu maksudnya. Okey, bukan dia sayang apa saudara dia sayang lah. Dia mana yang saudara dia suka, itulah yang dia nak pada saudaranya, itulah dia suka. Yang dia nak benda tu berlaku pada diri dia, dia suka juga pada saudaranya. Okay. Kita berkenalan dulu dengan hero kita pada malam ini, iaitu Anas bin Malik. Rasanya belum lagi diceritakan sebelum ni. Anas bin Malik bin Nadhr Al-Ansari Al-Khazraji. Dengan nama dia pun kita dah kenal dah. Dia ni orang Ansar. Orang Ansar ni orang mana? Orang yang ada di Madinah. Yang kata Nabi berhijrah ke Madinah dan Ansar ni yang menyambut Nabi SAW di Madinah. Ni orang Ansar. Al-Khazraji mana daripada kaum Khazraj. Kan Ansar ni ada dua kaum, Bani Aus dengan Khazraj. Aus dengan Khazraj yang mana disatukan
diislamkan, mereka ni bersatu padu kembali, dan Nabi SAW menggelarkan mereka sebagai Ansar. Yang datang berhijrah dia panggil apa? Muhajirin, kan? Muhajirin dengan Ansar. Okey. Al-muhajirun wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Allah sebut dalam Al-Quran orang muhajirin dan orang ansar dan orang yang mengikuti mereka dengan sebaiknya, radhiyallahu anhum. Allah redha pada mereka. Radhiyallahu anhum wa radu an, dan mereka juga redha dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Muhajirin dan Ansar ni ialah orang-orang sahabat yang mana diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang daripada mereka ialah yang bernama Anas bin Malik bin An-Nadhr. Cerita dia ni, dia sampai ya Nabi SAW ke Madinah, mak dia bawa dia ni pada ketika itu usianya 10 tahun. 10 tahun ni tak besar mana lah kan, kecil lah kan, belum balik salah kot. Zaman tu tak payah lagi lah kan, 10 tahun ni. Jadi Anas ni diberikan kepada Rasulullah. Ibu dia nama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim, dia bawa Anas ni, lalu dia kata, Ummu Sulaim ni kata, wahai Rasulullah, ini anakku Unais. Unais yang orang Arab dia suka panggil gelaran bagi, kata nama timang-timangan lah. Anas tadi Unais. Jadi ini anakku Unais. Kecil ni, anak kecil ni. Yakhdumuka, akan berkhidmat untuk kamu. Ni anakku kecil ni, dia kata aku hadiahkan untuk kamu untuk berkhidmat, untuk servis, tolong. Apa-apa yang patut dia tolong, dia akan tolong. Dia akan memberikan sumbangan tenaga dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Anas ni dia menjaga wuduk Rasulullah, jaga selipar Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah nak ambil wuduk dia dah ready dah dengan orang kata bekas dia. Bahasa lama dia panggil kendi dia kan. Kendi ni bahasa lama lah, bekas lah dia kata. Cebok ke apa ke zaman sekarang orang panggil. Dia ada satu bekas yang dia ready. Kalau Rasulullah nak ambil wuduk dah ready. Rasulullah nak pakai selipar dia dah tak letak ke depan dah. Jadi senang kerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak pergi solat, nak apa semua dah dah selesai kerja tu. Senang dah diuruskan. Okey. Dan Ummu Sulaim ni radhiyallahu anha, dia minta Rasulullah SAW doakan anak dia. Ya Rasulullah, doakan anakku ni. Dan Rasulullah SAW sebagai seorang yang penyayang, yang sangat kata apabila diminta doa, dia doakan. Bagaimana yang diminta, dia doakan. Antara doa baginda, ni antara banyak riwayat yang saya sebut salah satu ni, dia doakan, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa atil umrahu wa barik lahu wa adkhilhul jannah. Okey, dalam doa tu Rasulullah SAW doakan, ya Allah, banyakkanlah hartanya, akthir malahu, banyakkanlah hartanya, wa waladahu, dan juga anaknya, ramaikanlah anaknya, wa atil umrahu, panjangkanlah umurnya, wa barik lahu, dan berkatilah dia. Satu lagi, potongan akhir, wa adkhilul jannah, dan masukkanlah dalam syurga. Doa ni sangat-sangatlah mustajab. Sebab doa tu Rasulullah SAW kan. Kalau kita ni doa, mungkin kita kata kurang sikit kan. Tapi ni Rasulullah doakan. Doa ni ialah special untuk Anas. Boleh juga kita nak doa ni kat orang lain pun tak apa kan. Tapi ni doa ni adalah Rasulullah doakan dan mustajab untuk Anas. Dan Anas radhiyallahu anhu ni dikatakan dalam kitab sirah menyebutkan ataupun kitab sejarah
para sahabat disebutkan pada pada masa ada satu berlaku wabak taun dekat Kufah ke kata salah kat mana, taun Amawas. Kalau boleh siapa-siapa boleh cari kan. Taun Amawas tu diceritakan anak Anas yang meninggal dalam taun tu lebih daripada 200 orang. Anak dan cucu dia. Maksudnya anak atau berapa orang lah dan cucu keturunan dia tu lebih daripada 200 orang. Oh, ramai kan. Oh, tu dia. Ramai semua. Lepas tu masa zaman Hajjaj menduduki, menakluk kota Kufah, 100 orang meninggal. Dimakamkan pada masa tu. Anak dan cucu dia. So memang nampaklah dia punya mustajab doa tu kan. Dan tadi mustajab dia ramai anak dia. Harta dia juga adalah orang yang antara yang kaya lah. Yang kaya. Kaya. Kemudian umur dia pula. Umur dia meninggal pada tahun ada khilaf tahun dia. Dikatakan pada tahun 90 Hijrah. Ada yang kata 91, ada kata 92 Hijrah. Adalah 90 Hijrah. Pada usia pada masa Rasulullah SAW sampai ke Madinah tu tahun 1, tahun pertama Hijrah kan. 10 tahun lah. 10 tambah 90, 100 tahun. Itu dia kata panjang. 100 tahun lah. Ada yang kata 107 tahun. Ada yang kata 99 tahun. Ini adalah umur dia. Wabarik lahu, dan berkatilah dia, wa adkhilhul jannah, insya-Allah. Semoga Allah masukkan dia dalam syurga. Ini yang kita tak tahu lagi lah, tapi dah Nabi dah sebut tu, insya-Allah masuk. Kita pun kalau Nabi sebut kat kita hang masuk syurga, seronok lah. Seronok sangat. Masa Nabi SAW sebut dekat keluarga siapa? Keluarga Yasir. Kan ingat cerita Sumayyah, Yasir, Ammar bin Yasir kan. Nabi kata sabran ala Yasir, sabar keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannah, sesungguhnya janji kamu adalah syurga. Kat situ pun dah bagi satu ketenangan dah pada keluarga Yasir. Dia sabar ni, dia masuk syurga. Dan mereka memang sabar sampailah Sumayyah meninggal kan, yang dimati, yang syahid. Syahid yang pertama dalam Islam di kalangan wanita. Itu Nabi sebut tu, kita kata confirm lah, sebab Nabi sebut kan, bukan orang biasa kan. Ini Nabi doa kepada Anas, adkhilhul jannah, masukkanlah dalam syurga, insya-Allah. Inilah doa yang kita kata confirm lah kan, sahabat-sahabat ni ada syurga, insya-Allah. Ini bertentangan dengan orang-orang yang Syiah lah. Syiah ni dia kata nak sahabat ada masalah lah. Jadi siapa yang duk menceritakan, mempertikaikan sahabat ni, sungguhnya dia mempertikaikan perkara yang menjadi asas dalam agama. Iaitu kita menyayangi para sahabat, mengasihi para sahabat, dan beriman bahawa Allah telah redha pada semua sahabat. Dan redha, dan ada setengah sahabat tu didoakan masuk syurga. Seperti khulafa, Abu Bakar, Umar, semua didoakan masuk syurga. Rasulullah bukan sebut, Rasulullah SAW bukan doa. Dia sebut Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar dalam syurga, Umar fil jannah. Sebut gitu je. Bukan kata ya Allah masukkan Abu Bakar dalam syurga. Tak, Rasulullah doakan, bukan doa, Rasulullah sebut je, statement. Abu Bakar dalam syurga, Umar dalam syurga. Macam tu. Jadi statement yang kita kata ayat penyataan lah, bukan ayat doa kan. Masuk syurga. Namun walaupun mereka dijanjikan syurga, mereka tak tinggalkan solat. Tak ada kata kami janji dah syurga, tak payah solat kita cancel lah kan, dah masuk syurga lah. Dah, Abu Bakar tak pernah tinggal solat. Dan orang yang paling khusyuk dalam solat dia, Abu Bakar, Sayyidina Umar, sampai mati solat. Belum cerita solat malam lagi dia solat tu semua tak pernah mereka miss. Berjihad lagi, walaupun dah janji syurga, mereka tetap tak
Tak, orang kata tak stop, malah lebih banyak lagi mereka solat. Ini berbezalah dengan kita kata ajaran sesat kan. Kita nak tahu ajaran sesat ni macam ni lah. Dia kata dia janji masuk syurga. Apa, satu hal dah janji masuk syurga, tak payah solat dah. Pula itu ajaran sesat lah. Kalau kita jumpa macam tu, kita kata confirm sesat. Sebab Abu Bakar pun janji masuk syurga pun, dia tetap solat. Rasulullah pun sendiri, walaupun dah diampunkan segala dosanya yang dahulu, yang kemudian, pun masih solat. Macam mana pula orang kemudian tiba-tiba kata tak payah solat? Dia kata kita dah sampai ke martabat yakin. Dan Allah kata dalam Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sehingga datanglah kepada kamu yakin. Dia kata kita dah yakin dah, tak payahlah sembah Allah. Itu jangan sesat lah tu. Sebenarnya yakin yang dimasukkan dalam ayat ni ialah mati. Yakin tu ialah mati, bukanlah yakin. Yakin tu dah. Dia adalah kematian. Kematian itulah yang yakin. Inilah jadi kita belajar ni sebab kita tahu syariat ni dia tak putus dengan benda-benda macam ni. Tak diputuskan oleh orang yang menafikan perkara-perkara dalam agama. Macam mana pula kalau dia kata dia mimpi jumpa Rasulullah. Dia mimpi Rasulullah kata tak payah sembahyang dah. Kata biar betul. Syariat tetap berjalan. Mana boleh mimpi, boleh stop macam tu kan? Kena confirm balik betul ke dia mimpi jumpa Rasulullah. Jadi kita kena kritis. Jangan main terima ya. Oh dia ni bagus, perwatakan dia baik, dia pakai jubah. Lepas tu kita kata, dia tengok gitu, dia kata kita pun percaya dekat dia. Kita kena cek dulu sebab tu bila mengaji Quran sunnah ni ataupun kita mengaji hadis ni, kita kenal. Kita kenal apa syariat, apa agama ni memang confirm. Macam tu. Dia tak ada main ada gangguan-gangguan macam tu. Kalau ada yang gangguan tu mesti ada masalah. Sebab tu apa-apa kalau kita tak buat pasti rujuk pada ustaz, rujuk kepada majlis, rujuk kepada jabatan agama. Clearkan. Sebab agama ni dia tak ada yang kita kata macam tu. Mimpi saja dah kita tak payah buat. Tak ada main tambah-tambah macam tu. Dia tak ada tambah-tambah yang kata perkara yang asas dalam agama. Kalau perkara asas dalam agama tu kita diganggu, maksudnya kita ada masalah pada ajaran tu. Okey. Yalah, tidak. Sekali-sekali kita tazkirah sikit kan. Sudah masuk hadis ni kan. Okey, inilah sahabat yang menjadi khadam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhu wa arda. Ummu Sulaim ibunya. Yang Ummu Sulaim ni kalau kita baca dalam sejarah sirah ni, dia kahwin dengan Abu Talhah. Ni pun satu cerita jugalah kan. Abu Talhah ni dia asalnya dia tak Islam. Dia minat kat Ummu Sulaim. Dia datang jumpa Ummu Sulaim, mak pada Anas. Lalu dia kata, aku nak menikah dengan hang. Cakap lagu tu. Tak ada main cakap terus terang lah. Ummu Sulaim kata, kalau hang nak menikah dengan aku, hang masuk Islam dulu. Bawa cik. Cakap lagu Kedah lah kan. Kalau nak nikah aku, masuk Islam dulu. Itu je. Abu Talhah pun masuk Islam. Lalu Ummu Sulaim terima Abu Talhah sebagai suami dan mahar atau mas kahwin dia tu ialah Islamnya Abu Talhah. Mana dia tak minta benda lain. Abu Talhah Islam tu lah dia punya mas kahwin dia. Boleh tak mas kahwin tu jadi benda macam ni? Boleh. Dibenarkan dalam syarak berbentuk sesuatu faedah. Tak semestinya duit, tak semestinya kita bagi material. Boleh jadi Islamnya seseorang ataupun mengajar Al-Quran, itu pun boleh jadi mas kahwin. Ini cerita lain lah, cerita bab kahwin. Okey. Jadi Ummu Sulaim ni dan cerita Ummu Sulaim ni kalau siapa pernah baca
yang dia mempunyai anak, anak tu sakit, lepas tu dia meninggal, lepas tu Abu Talha balik tanya, anak macam mana? Nah, siapa boleh ingat cerita ni? Ummu Sulaim kata, dia kata okey, dia dah berehat dah, tenang dah. Tak tahu sebab apa, tak apalah. Abu Talha tenang malam tu. Esok pagi baru dia bagi tahu sebenarnya. Malam tu dia bagi tahu dia orang bersama malam tu. Kemudian Abu Talha, Ummu Sulaim bagi tahu, dia kata kalau ada seseorang tu dia bagi pinjam ke kita satu barang, kemudian dia ambil balik. Macam mana? Tak apalah tuan dia nak ambil balik. Okey lah, sebab barang bukan hak kita. Kan? Sesungguhnya anak kita adalah pinjaman Allah dan Allah dah ambil. Itulah cerita dia. Ini dia Ummu Sulaim ni mak kepada Anas. Kalau boleh ingat cerita tu, ni mak kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Okay. Cerita-cerita orang hebat ni. Kita cerita ni supaya kita boleh ingat hero-hero kita. Siapa-siapa nak bagi nama anak ke cucu ke, utamakan nama-nama ni dulu. Nama Anas, nama Anas. Kalau perempuan tu Ummu Sulaim, adalah orang bagi nama macam tu kan. Ni antara orang-orang yang ada cerita banyak lagi ni. Ada lagi Ummu Haram, kakak kepada Ummu Sulaim. Cerita lagi tak habis. Cerita lagi. Kita bagi sikit-sikit dulu alam lain pula. Okey. Dalam hadis ni, pada hadis ni, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang itu. Dalam hadis ni disebut tidak beriman. Apa yang dimaksudkan tidak beriman? Bukanlah tak beriman langsung. Maksudnya ialah tidak sempurnanya iman seseorang. Maksudnya dia nak bukan kata nafikan iman, tapi nafikan kesempurnaan. Jadi kalau seseorang tu tak buat benda ni, iman dia tak sempurna, tak cukup sempurna. Hatta yuhibba li akhihi, sehinggalah, tidak sempurna tu sehinggalah dia kasih, dia nak, dia suka. Bukan sekadar kasih biasa, dia suka kepada saudaranya. Di akhihi, saudaranya ialah saudara se-Islam. Siapa saudara se-Islam kita? Kita semualah. Kita semualah saudara se-Islam. Di sini kita kata orang Islam ni adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun, bersaudara. Kita ni bersaudara. Walaupun kita mungkin ada yang anak kita, tapi sebenarnya dia saudara kita se-Islam. Dia saudara kita. Cuma Allah lebihkan dia anak kita, so kita ada kebapaan. Kalau dia cucu kita, kita ada kedatukan, kita datuk. Tapi dia tetap saudara kita se-Islam. Islam ni adalah sama rata, semua saudara. Sebab tu saudara kita di mana-mana pun adalah saudara kita. Walaupun dia bukan bangsa Melayu. Dan sifat orang bersaudara ni, kalaulah sesuatu berlaku kat saudara kita, kita akan rasa. Kalau tak percaya, cuba tengok cerita Palestin ke apa kan. Kita akan rasa. Sebab apa? Sebab kita bersaudara dengan dia. Sebab kita kata ada relation. Saudara se-Islam. Kalau saudara kita kita akan rasa sedih. Itulah sifat nilai persaudaraan. Kita akan rasa benar. Sebab tu dalam Al-Quran sebut fa'aslihu baina akhawaikum. Kalau dah berlaku saudara kita berkelahi, bergaduh, kita kena pergi damaikan, kita tolong damaikan. Jangan bagi saudara kita lebih-lebih sampai tahap yang memudaratkan dan sebagainya lah. Dalam hadis ni sebut la tahasadu, jangan hasad, dengki mendengki. La tabaghadu, jangan membenci sama saudara kita ni. Sebab semua elemen yang disebut dalam hadis tu, la tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru wala yaqtab ba'dukum ba'da. Silap. Wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Ada sikit. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan kamu dengki-mendengki, benci-membenci,
membelakangi, macam tidak, tak mau jumpa, tak mau kawan dengan orang. Jangan beli barang jangan beli di atas pembelian orang lain. Dan jadilah hamba Allah yang bersaudara. Kita akan jumpa hadis itu nanti. Itu semua ciri-ciri yang boleh merosakkan persaudaraan kita. Rosakkan persaudaraan, rosakkan hubungan. Walaupun benda sikit-sikit je, tapi dia boleh merosakkan persaudaraan kita. Antaranya yang disebut tadilah, benci, dengki. Jadi kalau sebut tu maknanya boleh jadi ada lah, boleh jadi ada. Jadi kita kena lawan dulu sebelum terjadi lebih teruk. Kita ingat hadis tu supaya kita tahu inilah punca-punca persaudaraan kita rosak. Okey, itulah saudara kita. Bukan saudara saudara sebapa tu, semata-mata. Itu pun saudara juga, tapi yang ini lebih besar lagi daripada itu, saudara se-Islam kita. Okey, tidak sempurna iman seseorang itu sehinggalah dia suka kepada saudaranya, saudara se-Islamnya, apa yang dia suka untuk diri dia. Bukan sekadar mengasihi sahaja, dia adalah segala yang dia suka untuk berlaku kat diri dia, dia akan suka untuk saudara dia. Itu sifat dia, sifat yang menyempurnakan iman dia, menyempurnakan iman dia. Kalau iman tak sempurna, kuranglah sikit kan. Macam mana nak masuk syurga kalau iman tak cukup kan. So kalau nak sempurna iman, kita kena suka apa yang saudara yang kita suka pada diri kita, kita pun kena suka kat saudara kita. Apa yang dia buat, apa yang kita nak, kita kena buat bagi dia. Okey, apa yang patut kita buat? Apa yang patut kita buat? Okey, kita kena jaga hak persaudaraan kita lah, hak saudara kita. Kita kena jaga, kita kena suka saudara kita masuk syurga masa kita nak masuk syurga. Kita suka hatta benda-benda yang ringan-ringan pun, yang mana sikit-sikit pun kan, kita suka saudara kita ni seronok. Dengan mana kita seronok benda tu, kita suka saudara kita, bagi kat saudara kita juga. Bantu membantu. Apa yang kita tengok, kita rasa patut ada, patut kita buat, kita buat juga pada saudara kita. Kita suka dia tolong kita, kita tolong dia. Kita suka dia jaga kejiranan kita, kita pun buat macam tu juga. Jadi benda ni tak ada lah masalah kalau kita buat ni. Yang masalahnya kita tak buat lah kan. Jaga isu kemasyarakatan, isu negara, kalau besar lagi negara. Itu semua tu boleh menyebabkan harmoni. Kita dalam keadaan harmoni, bersatu padu. Okey. Bukan sekadar perkara dunia saja, bukan sekadar akhirat saja, malah perkara dunia pun termasuk. Dunia akhirat, dua-dua sekali. Okey. Hadis ni pendek saja, tapi dia punya maksud tu memang apa yang kita kena amalkan dengan orang kata banyak yang kita boleh huraikan. Mencari keredaan Allah, dengan keredaan yang kita menolong saudara kita, menjaga saudara kita, ambil perhatian pada dia, cakna kepada hak ehwal dia, apa yang dia suka, apa yang dia tak suka. Itulah nilai persaudaraan tu. Nilai persaudaraan tu. Kita suka, dia dapat. Apa yang kita suka, kita dapat. Maksudnya jelas lah kot lah, di situ lah. Dan dalam ni kita baca ada hadis yang menyebutkan Rasulullah SAW bersabda, "Masalul mu'minina kal jasadil wahid, yashuddu ba'duhum ba'da." Masalul mu'minina fi tawaddihim wa
wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza istaka 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahri wal humma. Ada dua hadis. Hadis yang pertama tu Nabi SAW bersabda, perumpamaan orang beriman, perumpamaan orang beriman, masalul mu'minina kamasalil jasadil wahid, kalbunyan, seperti satu bangunan, yashuddu ba'duhu ba'dha, seperti bangunan yang saling menyokong antara satu sama lain. Itulah bangunan persaudaraan kita. Kalau cabut je satu, dia boleh rosak bangunan ataupun bergoyang bangunan itu. Kita bersatu dan menjadi kuat bersama-sama. Kita bersatu teguran, itu kan. Dan Nabi SAW ketika mana sebut hadis ni, dia syabbaka baina asar. Ni dia kata kita ni seperti bangunan. Lalu Nabi pun masukkan jari kanan ke jari kiri ni selang macam tu. Maksudnya, kita ni macam ni. Kuat, maling menguat antara satu sama lain. Ini adalah hadis-hadis yang Nabi SAW tunjukkan isyarat. Dia tunjuk ni, kita ni orang beriman ni macam satu bangunan yang menguatkan. Kita nak cerita ke orang macam tu ke, macam mana Nabi buat, kita tunjuk macam ni. Nabi masukkan jari ni, kita tunjuk syabbaka baina asabi'ihi, antara jari jemarinya. Sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Satu lagi hadis yang saya baca tadi, masalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka 'udwun, dan satu juga idza ishtaka 'udwan tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan orang beriman ini perumpamaan orang beriman ni dalam tawaddihim, dalam hidup berkasih sayangnya mereka, wa ta'atufihim, dan saling caring, wa tarahumihim, dan merahmati antara satu sama lain ni, kamasalil jasadil wahid, seumpama satu anggota badan. Satu anggota badan, idza istaka 'udwun, kalaulah satu anggota tu sakit, satu badan, tada'a lahu sa'irul jasad, maksudnya satu badan akan turut bersama sakit. Itu umpama orang beriman. Dalam kita punya feeling kita sesama kita ni, kalau satu anggota kita sakit, kita akan sakit sama. Bagi contohnya sakit gigi lah kan. Sakit gigi tak boleh lena. Sebab apa? Bukan mata yang sakit, gigi yang sakit, tapi mata pun tak boleh tidur. Tangan duduk tolong pegang pula. Aduh kan. Kaki tu duduk kalut, pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini kan. Nak cerita dia dah tak boleh nak duduk tenang lah. Sakit kat gigi je. Itu dah umpamanya. Sakit katalah jari kelingking. Jari kelingking yang bukan besar mana pun. Sini ya. Tak pun sakit. Aduh, sakit. Mulut pun dah tolong. Aduh. Mata duk teriak. Keluar mata. Sakit lah kan. Hidung duk beringus lah. Macam-macam. Dia semua satu badan tu dah. Diorang kata dah tak ni dah. Tak tenang lah. Lepas tu tangan tu, kaki semua akan ni lah, sakit bersama-sama. Itulah umpama orang beriman. Okey, kita bagi dalam pada azan dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله اللهم رب العالمين صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tinggal tak banyak lagi, iaitu itulah yang kita bincangkan pada malam ini, iaitu apabila orang beriman yang sempurna imannya ialah orang yang suka kepada saudaranya se-Islam apa yang dia suka berlaku pada diri dia. Kat situ saja kita boleh faham dah, semua yang kita nak untuk diri kita, kita buat juga untuk saudara se-Islam kita. Itu je poin yang malam ni, yang tu kita pegang dan kita amalkan. Jadi kat situlah saya pun tak nak sambung lagi sebab kita dah sana dah faham. So cakap ini dulu, semoga Allah SWT memberkati majlis kita pada malam ini dan menjadikan apa yang kita belajar pada malam ini diberkati Allah, diberikan kefahaman dan direzekikan mengamalkannya dalam kehidupan kita. Kita ni kadang-kadang amalan kita belajar tapi tak amal. Kita nak sedikit tapi beramal. Biarlah apa yang kita belajar sedikit tapi kita beramal. Dan beramal lah yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ilmu tak beramal tak jadi. Ada amal tak ada ilmu pun tak jadi juga. Amal saja tapi tak ada ilmu tak boleh juga. Jadi kita berilmu, kita beramal. Yang itu pun dah cukup lah. Kita tambah lagi, kita beramal lagi. Tambah lagi, kita beramal lagi. Itulah yang paling baik. Yang paling baik. Kalau tak ada ilmu, tak ada amal lagi teruk. Itu kata keadaan. Kata teruk sangatlah. Ada ilmu, tak ada ilmu, lepas tu tak beramal pula. Dan bila kita hadir pada malam ini, insya-Allah ada ilmu tu dan insya-Allah semoga Allah rezekikan kita beramal. Dan bila kita beramal, insya-Allah sebenarnya itulah taufik daripada Allah. Allah yang berikan kita kesempatan untuk beramal. Taufik tu bila kita sesuatu amalan tu kita cenderung nampak itu adalah satu kasih sayang Allah pada kita. Taufik yang mana Allah beri petunjuk kita untuk buat. Kita nak berzikir, itu petunjuk sebenarnya. Ni rasa macam nak baca Quran, itu sebenarnya petunjuk something yang Allah nak bagi kita supaya kita buat benda yang baik itu. Dan bila kita berada pada pandangan itu, kita teruskan. Kita yakin bahawa Allah SWT beri yang kebaikan untuk kita. Dan jangan rasa wujud pula. Wujud, aku ni hebat, ni zikir sampai 1000 ni.
Jangan macam tu. Kita sentiasa kita kata bahasa dia meremehkan apa yang kita buat. Aku ni tak banyak lagi zikir ni, tak banyak lagi, aku kena banyak lagi kan. Aku jangan lagi kita lah, tak payah nak cerita kat orang. Tak payah update Facebook pula, aku ni zikir 10,000 dah hari ni. Selawat ada 1,000 lebih dah. Tak payah nak cerita lah. Iaitu amalan kita dengan Allah, kita sendiri tak payah cerita, tak perlu selfie, tak payah. Sebab mana tentu kita terima Allah kan. Tambah pula duk cerita kat orang lagilah menyebabkan amalan tu tak diterima kan. Na'udzubillah min zalik. Dan semoga itu ialah yang saya nak sampaikan pada malam ni, dan semoga bermanfaat kepada semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.